Hari ini, mari kita ambil masa untuk mempelajari firman Tuhan bawah tajuk Perayaan Trompet dan Pertaubatan. Mengenai perkataan pertaubatan, kita boleh berkata bahawa semua masuk perayaan trompet terkantum dalamnya. Perayaan trompet adalah untuk bersedia demi hari pengampunan dosa dengan meniup trompet 10 hari sebelumnya. Bunyi trompet menyerukan pertaubatan dengan memberitahu ada 10 hari lagi sebelum hari pengampunan dosa tiba. Jadi mari kita hidup dengan lebih suci dan soleh. Tak akuilah semua dosa serta pelanggaran pada tahun lalu di depan Tuhan. Jadi hari ini, marilah kita fikirkan pertaubatan. Apabila kita meringkaskan masuk pertaubatan dalam Alkitab, Alkitab berkata bahawa kehidupan orang yang bertaubat adalah sangat bernilai. Seolah-olah dia telah hidup 1000 tahun meskipun hanya sehari. Juga, orang yang bertaubat digambarkan sebagai orang yang hidup kembali selepas dia mati. Kehidupan orang yang bertaubat adalah sangat bernilai. Seolah-olah dia telah hidup 1000 tahun meskipun hanya sehari. Alkitab juga tertulis bahawa sebelum bertaubat, orang itu adalah mati walaupun dia hidup. Namun, selepas bertaubat, dia hidup kekal. Kehidupan yang penuh rahmat seperti itu terjamin dan diberikan. Jadi, apabila Yesus datang dan dibaptis pada umur 30 tahun, serta menginjil kepada seluruh dunia, hal pertama yang disebutnya ialah bertaubatlah. Bertaubatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat. Maksudnya, sebelum ini, kamu adalah mati, namun mulai sekarang, kamu akan hidup. Jadi semua orang bertaubatlah. Itu juga bermaksud, hidupmu sebelum ini adalah sia-sia. Tetapi selepas ini, kamu akan diberikan kehidupan yang bernilai. Seolah-olah sehari hidupmu seperti 1000 tahun. Inilah maksudnya ketika dia berseru, bertaubatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat. Alkitab menunjukkan bahawa pertaubatan mempunyai makna yang indah, baik, bernilai dan berharga. Mari kita fikirkan hal ini dan mempelajari firman Tuhan pada hari ini. Mari kita buka buku Lukas bab 15 ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bahagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bahagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan papaku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada papaku dan berkata kepadanya, Papa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Papa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Papa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Papa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada papanya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mentapakkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Papa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Papa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Papa. Tetapi, ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya.
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Sebab anakku itu telah bagaimana? Mati dan menjadi hidup kembali. Hal terbaik yang dibuat oleh anak bongsu itu adalah bertaubat. Sebelum berazam, hidupnya yang berfoya-foya itu memang tidak baik. Yesus menekankan kehidupan selepas bertaubat dalam perumpamaan ini. Dia memberitahu kita bahawa anak itu telah mati dan hidup kembali melalui pertaubatan. Kalian semua, masa yang sudah lepas tidak akan kembali. Namun, memandangkan pertaubatan mempunyai makna yang begitu besar, Yesus beritahu kita bahawa hanya pertaubatan berkuasa untuk menghapuskan semua dosa masa lalu. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Sini, anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Petikan ini sangat penting untuk menunjukkan betapa bezanya kehidupan sebelum dan selepas pertaubatan. Dalam kehidupan pertaubatan, sehari mempunyai nilai yang seperti 1000 tahun. Mari kita lihat pertaubatan Yunus dalam Alkitab. Mari lihat buku Yunus, bab 2, ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhannya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati, aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lempahkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi baikmu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku. Inilah bapa Tuhan berkata, pergilah ke kota Niniwe dan beritakanlah firmanku. Namun, Yunus takut kepada orang Niniwe dan cuba melarikan diri ke Tarsis. Dalam perjalanan, ada angin kencang di laut. Orang di atas kapal berkata, seseorang di sini pasti telah membangkitkan kemarahan Tuhan. Memandangkan ada banyak orang, mereka berkata, kita tidak tahu siapa yang bertanggungjawabku. Mari kita buang undi. Dan Yunuslah yang kena. Apabila Yunus melihat undi itu jatuh ke atas dia menyadari, semua ini dilakukan oleh Tuhan. Hal ini berlaku kerana aku cuba melarikan diri dan mengingkari kehendak Tuhan. Jadi, dia minta orang supaya membuang dia ke dalam laut. Seperti itu, Yunus dibuang ke dalam laut. Tuhan menyediakan seekor ikan besar dan biar ikan itu menelan dia. Di dalam ikan, dia memanjatkan doa pertaubatan yang ikhlas. Apabila hati Yunus berubah dan berfikir, sekarang aku akan betul-betul ikut kehendak Tuhan. Tuhan biar dia kembali ke tanah kering. Bab 2, ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Bab 3, ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seluang yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Tuhan. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. 3 hari perjalanan luasnya, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya. Lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Tuhan. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak,
mengenakan kain kabun. Setelah sampai kabar itu kepada Raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diserumpungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di apu. Lalu atas perintah Raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu sapi dan kambing domba, tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselumpung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Tuhan, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu, mungkin Tuhan akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari mukanya yang menyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Tuhan melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Tuhan kerana malapetaka yang telah dirancangannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Apabila Yunus mendengar kehendak Tuhan, dia tidak mentaati, dia malah pergi ke Tarsis, kerana dia takut kepada orang Niniwe. Oleh itu, laut bergelora dan terjadilah badai besar. Akhirnya, dia ditelan oleh seekor ikan besar. Dalam situasi ini, dia memanjatkan doa pertaubatan yang ikhlas di dalam perut ikan. Dia berfikir bahawa dia sudah mati di dalam perut ikan bagaimanapun. Hidupnya bukan apa-apa walaupun dia mati di Niniwe semasa menginjil. Kerana dia bertaubat seikhlasnya, Tuhan tukar kehidupannya menjadi kehidupan yang bernilai, seolah-olah sehari adalah seperti 1000 tahun. Apakah yang semua 120,000 orang Niniwe buat apabila Yunus menginjil? Semua orang mendengar kehendak Tuhan, dari raja hingga orang yang sangat muda pun bertaubat dan fokus minta supaya hati Tuhan berubah dengan berpuasa. Jadi, akhirnya Tuhan tidak mendatangkan kebinasaan yang diancamkan olehnya ke atas Niniwe, bukan? Apakah latar belakang yang buat semua ini terjadi? Hati pertaubatan. Dalam sehari, dia melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan pun dalam 1000 tahun. Kalian semua, sila ingat bahawa pertaubatan boleh membimbing kita ke kehidupan yang begitu berharga. Memahami mengapa bapa dan ibu selalu suruh kita bertaubatlah, sebab kerajaan syurga sudah dekat. Marilah kita jalani kehidupan pertaubatan setiap hari. Kalau begitu, bolehkah kita berulang kali bertaubat dan berdosa lagi? Serta berfikir, Tuhan berkata akan mengampun selagi kita bertaubat. Jadi bolehkah aku berdosa dan bertaubat? Alkitab berkata bahawa dulu kita ialah hamba dosa dan tingkah laku serta fikiran kita terikat bawah dosa. Namun, apakah yang berlaku selepas kita menerima Tuhan? Kita sudah dibebaskan daripada dosa. Tuhan berkata bahawa kita telah mati bagi dosa dan menjadi orang hidup bagi kebenaran. Jadi kita tidak boleh menjadi hamba dosa lagi. Maksudnya, Dia harap kita kekal menjalani kehidupan yang penuh rahmat tanpa berdosa lagi. Selepas kita datang kepadanya, Dia harap kita supaya jangan menjalani kehidupan yang berulang kali berdosa dan bertaubat. Mari lihat buku Roma bab 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahawa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang membimbing kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Tuhan, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah bagaimana?
dimerdekakan dari dosa. Sebelum mengetahui kebenaran ini, kita ialah hamba dosa. Namun, Tuhan telah membebaskan kita daripada dosa melalui kebenaran perjanjian baru dan menjadikan kita hamba kebenaran. Mari kita lihat ayat 18 sekali lagi. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia kerana kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan ketuhakaan yang membawa kamu kepada ketuhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengutusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya, semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang kerana kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, maksudnya kehidupan selepas kita bertaubat. Setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Tuhan, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengutusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Hamba harus melakukan apa terhadap perintah Tuhan agar memenuhi misi hamba? Dia harus patuh dan ikut. Itulah kehidupan hamba, bukan? Kita digambarkan sebagai hamba. Tetapi dari sudut rohani, kita ialah anak lelaki dan anak perempuan, bukan? Kalau begitu, janganlah kita jadi hamba dosa lagi, menuruti perintah dosa dan melakukan perbuatan yang tidak baik. Dalam buku Roma 4:6, Tuhan menyebut sekali lagi sejelasnya bahawa kita mesti menjadi hamba kebenaran dan mengikut perintah yang dapat membimbing kita kepada kekudusan. Walaupun hidup kita sebelum bertaubat ialah hidup yang berdosa, kita anak Sion harus jalani kehidupan yang membimbing kita kepada kehidupan kekal selepas bertaubat, bukan? Kehendak Tuhan ini tergantung dalam perayaan trompet yang kudus. Mari kita lihat buku Kisah Para Rasul bab 3, ayat 17. Hai saudara-saudara, aku tahu bahawa kamu telah berbuat demikian kerana ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Tuhan telah mengenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, iaitu bahawa Mesias yang diutusnya harus menderita. Kerana itu, bagaimana? Sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, iaitu supaya kamu diampun dosa, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Apabila kita bertaubat, berpaling daripada dosa dan mengubah sikap harian serta sikap iman kita, dosa kita akan diampunkan dan waktu kelegaan akan tiba. Hari apabila kehidupan kita menjadi lebih pasti, jelas, cerah, penuh harapan dan rahmat, pasti akan datang daripada Tuhan. Kalian semua, Tuhan telah memberi kita banyak janji mengenai pertaubatan. Tiada janji dalam Alkitab adalah palsu. Ada orang menghabiskan hari secara sia-sia. Tak ada pula yang hidup seperti Yunus. Mendapat pencapaian yang mungkin ambil masa 1000 tahun. Bagaimanakah kehidupan Yunus boleh berubah menjadi kehidupan seperti itu? Itu adalah melalui pertaubatan. Begitu juga dengan Petrus. Dalam kehidupan Petrus ada pertaubatan. Kerana dia bertaubat, dia dapat menjalani misinya sebagai rasul dan sebagai tiang yang menyokong gereja awal serta memberi teladan untuk kehidupan iman. Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Itu merupakan titik maut bagi dia. Sebelumnya, dia mengakui imannya, Tuhan, aku setia masuk penjara dan mati bersama denganmu. Namun, pengakuannya cepat berubah. Aku tidak kenal dia. Selepas 3 kali menyangkal Yesus, ayam berkokok. Yesus sudah tahu bahawa Petrus akan buat sebegitu. Apabila mata Yesus bertemu dengan mata Petrus,
Itu pastilah saat yang tidak akan dilupakan oleh Petrus. Setelah dia menyesali apa yang dibuatnya dan bertaubat, dia keluar dan menangis dengan sedih serta merenungkan iman sendiri sekali lagi. Apabila Yesus berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku," bahkan 3 kali pun, Petrus pasti berazam kuat. Kalian semua, Tuhan telah memberi kita kebenaran perjanjian baru. Janganlah fikir bahawa sudah cukup hanya menerima kebenaran perjanjian baru dan mengetahuinya, tetapi kita mesti bertaubat daripada kehidupan masa lalu kita. Melalui perayaan trompet ini, marilah kita bertaubat sungguh-sungguh, supaya hidup kita seolah-olah 1000 tahun, walaupun kita hidup sehari. Walaupun kita hidup hanya sehari, marilah kita jalani kehidupan seperti anak yang telah mati, tetapi hidup kembali dan menerima kesaksian itu. Saya harap kehidupan seperti itu dapat menjadi kehidupan kita. Juga, saya harap kita semua akan setia upaya membimbing banyak roh yang masih belum bertaubat kepada keselamatan. Jika kita kurang berdoa, tolonglah berdoa sungguh-sungguh sepanjang minggu berdoa ini. Kita harus berfikir, apakah yang harus aku taubat? Mari kita minta Tuhan agar membuka jalan mulia dengan keazaman. Meskipun hidup sehari, aku akan menghabiskan setiap saat seolah-olah aku hidup 1000 tahun. Semoga kita dapat meninggalkan jejak yang baik dalam kehidupan iman, agar apabila kita pergi ke syurga, kita akan memberitahu malaikat, "Saya hidup seperti ini semasa di bumi." Dengan ini, saya tambahkan khotbah hari ini. Terima kasih.